Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. InsyaAllah pada pagi ni kita akan bincang tentang tajuk Ta'adduduz Zawjat. Pelajaran yang ke-14. Ta'adduduz Zawjat ataupun poligami. Ta'addud ni asalnya adalah berbilang. Zawjat, isteri-isteri. Baik. Teruskan tu gambar contoh ustaz tu yang beristeri lebih dari seorang. Ta'rifu ta'addudiz zawjat. Ta'rif poligami. Lughatan al-kathratu wat-tanawwu'. Dari segi bahasa, ta'addudiz zawjat ni maksud dia banyak dan pelbagai, banyak jenis. Tapi kita segi syarak, والتزوج بأكثر من امرأة واحدة وألا يزيد عن 4 في وقت واحد. Dari segi syarak, poligami ini adalah berkahwin dengan lebih daripada seorang wanita, seorang isteri, dan hendaklah tidak lebih daripada 4 orang pada satu-satu masa. Itu maksud poligami lah. Poligami ni maksudnya kahwin lebih dari satu. Kalau kahwin seorang, monogami lah. Seorang saja kan. Tapi ini adalah lebih satu, dua, tiga, empat. Dan tak boleh lebih daripada 4. Baik. Ad-dalilu ala masyru'iyati ta'addudiz zawjat minal kitabi. Kita tengok surah An-Nisa. Kita bacakan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Suratul Nisa. Baik, bacakan terjemahan dia. Bacakan terjemahan dia. Apa yang dalam Quran ya. Okey, silakan. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebahagian daripada mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Kenapa dia tak terjemah yang ini? Itu ayat berapa tu? Itu ayat 2 lah. Dan ayat 3. Surah Nisa surah yang keempat, ayat 3. Tengok ayat ketiga, next. Ayat 4 pula. Dan jika kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim apabila kamu mengahwininya, maka kahwinlah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Baik, syukran. Jazakillah. Jadi syahidnya adalah yang tadi tu ya. Ini dalil tentang boleh kahwin lebih dari satu. Jadi situ sebut wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Jadi kalau boleh kahwin lebih dari satu, 2, 3 atau 4. Baik, dia kalau nak lebih detail kita tengok tafsiran lah, tapi sini kita berpada dengan menyebut dalil pengharusannya. Minal ijma'i ajmal ulama'u ala masyru'iyati ta'addudiz zawjat. Para ulama telah bersepakat tentang pensyariatan poligami. Baik. Rata-rata kita tengok masyarakat sekeliling kita, mereka hanya mempunyai seorang isteri, seorang isteri saja. Tetapi apa yang berlaku, ada juga kita tengok yang lebih daripada seorang. Jadi soalan sekarang ni, apakah hikmah? Kenapa Islam membenarkan poligami? Kenapa Islam benarkan lebih, boleh kahwin lebih dari seorang? Kita sini hukum lah. Hukum ta'adud zawjat. Apakah hukumnya? Jaizun. Ta'adud zawjati jaizun. Hukum ramai atau poligami ini adalah jaiz, harus, bukannya wajib. Asalnya adalah harus. Okey.
Tapi ada beberapa syarat. Ada syarat di situ, ada 4. Syarat-syarat poligami. Yang pertama, alla yazidal jam'u an arba'a niswatin. Hendaklah tidak lebih menghimpunkan itu daripada 4 wanita. Maknanya 4 wanita ni maksudnya 4 orang perempuan lah, 4 orang isteri. Seorang suami maksimum adalah 4 orang isteri. Dalam gambar ni bersama dengan 2 orang. 2 orang. Maknanya kalau dia nak boleh tambah lagi 2. Okey. Baik. Dalil ni adalah yang dibaca tadi tu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maksimum 4 saja. Tak sebut pun lebih pada itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, al-adlu bainaz zawjat. Berlaku adil sesama terhadap semua isteri. Tak kira zaujain ke, zaujat ke, 2, 3 dan juga 4. Okey? Apa maksud adil situ adalah wa huwa taswiyatu bainaz zaujati fin nafaqati wal kiswati wal mabiti wa nahwi dzalika. Dalilu qauluhu ta'ala fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Iaitu sama sesama dalam kalangan isteri itu sama segi apa? Dari segi keperluan nafkah mereka, pakaian mereka, kemudian giliran tidur di rumah mereka, tidur dengan mereka lah, dengan isteri-isteri tersebut dan juga seumpamanya. Okey, itu secara umum kena berlaku adil terhadap, maknanya semua isteri itu, kalau ada 3 isteri, isteri pertama, kedua, ketiga hendaklah mendapat hak mereka masing-masing. Okey. Bab di sini fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Boleh kahwin sampai 4. Tapi Allah kata kalau bimbang tak berlaku adil, maka memadai dengan seorang sahaja. Jadi sini ada perkataan adil sini. Alla ta'dilu. Kalau bimbang tak boleh berlaku adil, maka memadai dengan seorang sahaja. Jadi yang pertama adalah tidak boleh daripada lebih daripada 4. Dan yang kedua, berlaku adil. Yang ketiga, alla yajma'a bainal mar'ati wa ammatiha wa khalatiha. Tidak boleh mengumpulkan di antara isteri itu dan mak saudara dia. Baik, mana tadi? Okey. Tidak boleh menghimpunkan perempuan itu dengan siapa? Dengan ibu saudaranya dan juga ibu saudaranya. Apa beza ammah dengan khalah? Siapa tahu apa beza? Dua-dua ni ibu saudara. Kita dah jumpa dah sebelum ni. Belah lelaki dengan belah perempuan. Belah lelaki, belah perempuan. Belah lelaki itu siapa? Belah bapa kita. Dan juga belah ibu kita. Mana ni itu specialnya bahasa Arab ni. Kan? Kalau kita mak saudara, pak saudara sama aja. Tapi tak. Kalau ibu saudara tu sebelah bapa kita panggil ammah. Kalau belah mak kita, khalah. Jadi ada beza kat situ. Okey? Sebab dia apa ni? Yang adik-beradik dah confirm dah. Memang tak boleh. Okey? Maknanya kalau orang tu dia kahwin dengan isteri dia, kan tak boleh dihimpunkan dengan ibu saudaranya, sama ada sebelah bapa ataupun sebelah ibu. Okey. Itu yang ketiga. Kalau nak juga carilah orang lain kan. Yang keempat adalah al-qudratu 'ala nafaqah, iaitu mampu memberi nafkah. Iaitu qudratu zauji 'ala nafaqati baina zaujatihi, iaitu si suami mampu untuk beri nafkah kepada isteri-isterinya. Dan kita dah belajar sebelum ni, nafkah tu sama ada nafkah zahir ataupun batin. Kemudian juga termasuk juga dengan disebut tadi, iaitu dari segi pakaian dia, tempat tinggal dia, okey, makan minum, semua tu termasuk dalam nafkah. Okey, baik. Jadi kita ulang balik,
syarat poligami itu adalah tak boleh lebih daripada 4, hendaklah berlaku adil. Okey. Yang ketiga, tak boleh menghimpunkan dengan isteri itu dengan ibu saudaranya, sama sebelah bapa ataupun sebelah ibu, kemudian berkemampuan untuk memberi nafkah kepada isteri-isterinya. Okey. Mafhumul adalati fi ta'addudiz zawjat. Apakah maksud adil? Sebab kita kalau bincang mana-mana pun bab poligami ni mesti akan ditekankan berlaku adil, berlaku adil. Itu adalah kunci kepada poligami. Jadi apa maksud adil tu? Adakah adil ni macam pengadil ke? Mesti sama rata, semua sama ke? Okey, kita tengok. Disenaraikan sini, dijelaskan al-adalatu hiyal musawatu fil infaqi wal iskani wal mabiti wa husnil muasyarati wal qiyami biwajibati zaujati mimma yakunu fi maqduratin wastita'atin kama dzukira fil hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam man kanas lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun. Rawahu Abu Dawud. Okey, keadilan yang dimaksud sini adalah sama, persamaan dari segi nafkah, memberi infak, tempat tinggal, kemudian giliran tidur, dan juga baik muasyarah. Masyarakat ni maknanya interaksi yang baik dengan isteri-isteri. Kemudian menunaikan kewajipan terhadap isteri yang dalam kemampuan lah, setakat mana yang mampu lakukan oleh suami. Okey, maknanya si suami kena berlaku adil kepada semua isterinya mengikut yang disenaraikan tadi. Okey, tapi disebut kat situ contohnya nafkah kan. Kalau orang tu kahwin 2, 3, 4, dia kena berlaku adil pada memberi makan, minum, tempat tinggal kepada isteri-isterinya. Jangan isteri yang pertama tu bagi lebih, isteri yang kedua bagi kurang contohnya. Tak bolehlah begitu. Dan juga hendaklah ikut kemampuan si suami, tak boleh request yang lebih daripada kemampuannya. Dan kemampuan juga kita dah bincang dahulu, iaitu mengikut standard semasa ataupun uruf setempat. Okey, uruf setempat lah. Okey, baik. Jadi kalau tak berlaku adil, apa masalahnya? Nabi sebut, siapa yang ada 2 isteri, siapa yang baginya ada 2 isteri, kemudian dia cenderung kepada salah seorang daripadanya, dia hanya suka pada isteri pertama saja, cenderung berat pada isteri kedua sahaja contohnya, maka nanti dia akan hidup dibangkitkan datang pada hari kiamat nanti, bahu dia sengit sebelah. Itu yang orang kata tu kan, siapa nak merasa bahu sengit sebelah hari kiamat nanti, cuba-cubalah poligami kan. Itu memang adalah hadisnya. Untuk siapa tu? Itu untuk orang yang tidak berlaku adil pada isteri-isterinya. Tapi kalau dia berlaku adil, tak ada masalah. Kalau dia berlaku adil, tak ada masalah. Maka dia akan lebih ada peluang untuk buat ibadat yang lain. Okey. Tadi sebut hikmah. Apakah hikmah poligami? Awalan, himayatul rajuli alladhi la ta'affuhu zawjatun wahidatun minal wuqu'i fil muharramati waz zina. Memelihara lelaki yang tidak macam mana katanya, yang kalau dia bernikah seorang dengan seorang isteri, tak boleh nak dia nak menjaga kehormatan, contohlah lebih kurang daripada dia terjebak dalam perkara yang haram dan juga melakukan perzinaan. Maksudnya sini lebih jelas lagi adalah kalau seorang lelaki itu dengan seorang perempuan sahaja, maka dengan seorang isteri saja, maka isteri yang seorang tu tidak boleh memenuhi kehendak dia.
Tak boleh memenuhi kehendak dia. Dan bila isteri itu tak boleh memenuhi kehendak dia, mungkin nanti dia akan buat benda-benda yang haram. Contohnya dia pergi jumpa pelacur contohnya, ataupun melakukan perzinaan dengan wanita lain. Maka untuk lelaki yang jenis ini, maka dibenarkan. Maknanya itulah ada hikmahnya, dibenarkan berkahwin lebih daripada seorang. Sebenarnya bukannya nombor satu ni bukanlah bermaksud kita kata lelaki tu kuat seks, bukan demikian sahaja. Tetapi kena ambil kira juga kemungkinan ada kelemahan pada si isteri. Mungkin isteri tu sakit ke, dan sebagainya. Isteri yang tak boleh nak melayan suaminya, ataupun isteri yang tak mampu untuk memberi hak si suami, dan juga isteri yang tak mampu melaksanakan kewajipan dia sebagai isteri kepada suaminya, maka bolehlah berlaku poligami. Okay? Baik. Jadi ini kita lihat tak ada berlaku pada agama lain. Bahkan sebahagian agama mereka ataupun budaya melarang poligami. Dia tak benarkan poligami. Tetapi kalau ada perempuan simpanan, tak apa. Kahwin suami isteri seorang, tak boleh dua, tapi boleh ada perempuan simpanan. Jadi itu satu fahaman kita kata tak samalah dengan apa yang kita faham. Kalau agama Islam, isteri boleh 1, 2, 3, 4, perempuan simpanan langsung tak boleh. Sebab perempuan simpanan ni dia bukan isteri, lebih merupakan kita kata senang cakap pelacur lah. Okay, baik. Yang kedua, dhaman huquqil mar'ati wa karamatiha bizzawaj, iaitu untuk menjamin hak perempuan dan juga kehormatannya dengan perkahwinan. Kena ingat, kita bincang bab kahwin, awal-awal kahwin, antara hikmah perkahwinan itu adalah untuk menjaga kehormatan. Jadi siapa yang berkahwin, kehormatannya terpelihara, sama ada si suami ataupun isteri. Jadi kena faham dua-dua tu. Bukannya bermaksud orang lelaki bila kahwin kehormatan dia terjamin. Habis orang perempuan macam mana? Tak perlu. Orang perempuan pun sama juga. Sebab kita kata masalah seksual ni, dia bukannya bukan masalah, adalah keperluan untuk lelaki perempuan yang normal. Jadi kalaulah berlaku lebih ramai perempuan daripada lelaki, kemudian hanya dibenarkan seorang lelaki kahwin seorang perempuan, maka apakah yang akan berlaku kepada baki perempuan-perempuan yang lain? Maknanya mereka pun ada juga naluri manusia biasa yang perlu perkahwinan, dan kalaulah tak dibenarkan seorang lelaki itu untuk berkahwin lebih daripada 1, 2 dan juga 3, maka akan terabailah kehormatan perempuan-perempuan tadi. Maka sebab tu antara hikmah disyariatkan poligami, untuk menjaga memelihara kehormatan baki wanita-wanita yang belum bersuami tersebut. Dua. Yang ketiga, taqwiyatu silatul rahmi wal musaharati wal qarabati, menguatkan silaturahim, hubungan kekeluargaan, persaudaan dan juga keakraban, qarabah. Sebab apa? Sebab ini sama macam perkahwinan lah, tapi dia lebih luas lagi. Sebab apa? Sebab bila berlakunya poligami, maka akan berkembang lah, akan berkembang. Orang lain ada seorang mertua, dia ada 3 ibu mertua. Orang lain ada ipar 5 orang, dia ada 15 ipar. Jadi lebih, orang lain ada 1 kampung, dia ada 3 kampung. Jadi kita kata memang pastilah lagi kalau berlaku dengan baik, maka poligami itu boleh menguatkan silaturahim, boleh mengembangkan hubungan, dan juga mengeratkan lagi interaksi ramai kaum kerabatnya. Okay. Baik, ini kamu boleh lihatlah kalau siapa yang ada keluarga dia ada yang kahwin lebih dari 1, maka dia akan lebih kalau berjalan dengan baiklah, maka akan lebih seronok. Ini adik-beradik daripada ibu yang pertama, kedua dan juga yang ketiga.
Bersyaratnya lah, syarat berjalan dengan baik. Kalau tak berjalan dengan baik, tak ikut syariat, itu yang jadi porak-poranda. Type, ini ikut contoh tadi kan, tengok ni ni contohnya. Tak tahulah mana isteri pertama, isteri kedua. Tengok berapa ramai anak-anaknya tu. Type, ni yang paling kecil ni. Type. Baik. Saya rasa itu saja untuk tajuk ini.